Okey, sebab abang handle seorang diri ni memang susah sikit lah. Ya. Bayangkanlah ular sebesar ni abang handle seorang dengan angkat sebelah tangan. Inilah tahi ular. Tengok dia dah makan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Snake Master Galaxy. Ya, segalanya tentang ular, channel informasi ular anda. Okey, hari ini abang ada masa sikit untuk buat sedikit perkongsian kepada anda semua, kepada viewer abang semua, subscriber abang. Abang akan tunjukkan bagaimana abang mandikan ular abang, dan abang tahu yang ular abang ni memang pada waktu ini dia selepas dalam 4 hari dia makan macam tu, abang dah agak dia mungkin akan berak lah. Kalau dia tak berak, jadi abang akan buat cara macam ni lah biasanya. Biasanya abang akan buat cara dengan cara memandikan dia dan menyemburkan badan dia supaya dia senang untuk berak. Ini ada satu cara lah untuk kita pastikan ular kita sentiasa berak pada waktu yang tetap lah. Jadi kita tak naklah dia berlaku sembelit ke apa kan. Jadi bagi sesiapa yang tak tahu ataupun yang tak kenal bagaimana rupa najis ular, jadi pada hari ini juga abang akan tunjukkan bagaimana najis seekor ular. Jadi maknanya kalau kita terjumpalah najis ular ini di mana-mana, di perkarangan rumah ke, di hutan ke, ataupun di tempat perkemahan ke, jadi kita boleh tahulah, oh ini rupanya najis ular, bukan najis benda lain. Okey, jadi mari kita saksikan. Ciao. Okey, baiklah, ini ular abang, ular Burmese python yang kita panggil dia sebagai albino granite. Ular ni dah makan lebih kurang seminggu yang lalu, tapi dia belum berak. Jadi saya akan mandikan dia lah dan pastikan dia berak. Sebab kalau lama-lama dia tak berak, dia akan boleh menyebabkan sakit lah. Seperti yang selalu abang sebut dalam tulisan-tulisan abang, ular peliharaan tidak sama dengan ular liar. Jadi ular peliharaan ni biasanya lebih jinak lah dan dipanggil lebih tenang berbanding dengan ular yang liar, yang tangkap liar. Jadi ini ada antara spesies ular peliharaan yang famous lah, iaitu Burmese python. Burmese python ni ular yang boleh membesar sama seperti ular sawo yang lain, python yang lain. Jadi kalau sesiapa yang minat membela ular yang saiz besar dan lebih tenang, maka sesuailah bela Burmese python. Okey, ni abang nak mandikan dia. Tujuan kita mandikan ular ni ada banyak sebab lah. Sebabnya biasanya kalau kita mandikan ular ni, kita boleh membuang parasit, kutu-kutu ataupun kotoran-kotoran yang ada pada badan ular lah. Abang lebih suka menyembur, kita buat sembur-sembur macam ni di badan ular dengan cara terbalik ataupun dengan cara songsang. Jangan kita sembur macam ni. Cara macam ni tak apa praktikal. Jadi kita sembur dengan cara songsang macam ni. Di depan sana, ini ekor dia, kita sembur cara songsang. Bila kita cembur cara songsang begini, maknanya kotoran-kotoran ataupun kutu-kutu ataupun yang parasit yang ada di celah-celah sisik dia ni akan terkeluar lah. Sebab dia bertindak balas dengan air. Air dengan sisik ular ni dia sangat bertindak balas kerana kulit ular ni ataupun sisik ular ni dia tidak terlap air. Kalau kita tengok kat sini, tengok. Dia boleh bertakung air dekat sini, dalam ni. Dalam ni air boleh bertakung. Kita akan mandikan jangan lama-lama sebab ular ni dia tak boleh lama sangat sejuk. Boleh menyebabkan ia seselma lah ataupun tak selesa lah. Jadi kita mandikan lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit lah paling lama pun. Memandikan ular tidak wajib.
bukanlah suatu keperluan, tapi kita perlu memandikan dia juga. Kalau ular yang sihat, kita mandikan dalam 3 minggu sekali lah. Kalau ular yang tak berapa sihat, seperti ada parasit, kita kena mandikan kerap sikit lah. Kalau ular yang sel semua, jangan kita mandikan. Itu kita kena ingat. Ada ular juga yang dia tak selesa dengan air. Tengok ni dia nak berak dah. Okey, tengok lagi, kita tengok. Bila dia nak berak je, kita kena sembuh bahagian belakang dia ni nak sembuh bahagian belakang. Dah mandikan, kita tengok macam nak berak tadi. Kita teruskan untuk bagaimana kita nak pastikan dia berak. Kita nak tahu bila dia berak, dia akan kembang kat sini, kat bahagian hujung ni dia akan kembang. Jadi dia kembang, nampak nak berak je, kita terus sembuh. Siapa yang nak tengok tahi ular ni lah. Kita tengok betul-betul ada sisa-sisa makanan, ada warna-warna kuning macam tu. Ni seketul-ketul. Ini biasa tahi ular kalau jumpa kat mana-mana, dia ada putih-putih, ada kuning-kuning. Biasanya ada macam sisa-sisa bulu tu. Inilah tahi ular ya. Baiklah, sebelum tu kita mesti sediakan bekas ular yang sesuai lah dengan ular tu. Kalau biasa abang buat, abang lapikkanlah dia dengan kertas supaya dia boleh serap air. Dan ada bekas minuman yang kita isi air janganlah terlalu penuh, lebih kurang separuh sahaja kita isi. Dan abang letak pelapik ni lah supaya dia tidak beruap bawah dengan bekas air ni lah, sebab bekas air ni kan pasu, tidak akan beruap. Jadi kita akan masukkan ular dalam ni yang telah bersih tadi. Okey, sebab abang handle seorang diri ni memang susah sikit lah. Ya, bayangkanlah ular sebesar ni abang handle seorang dengan angkat sebelah tangan. Tengok berat berat. Letak je dalam ni. Kita dah selesai menguruskan seekor ular. Kita berjaya menguruskan seekor ular. Jadi bayangkanlah seekor ular abang urus setiap minggu. Selalunya selepas abang mandikan ular yang dah berak, abang akan beri dia makan lah. Jadi hari ni abang akan bagi makan. Bagi makan dia ni biasanya kalau ular yang saiz macam ni, saiz besar juga macam ni, abang bagi makan ayam ataupun abang bagi makan arnab. Saiz ni abang bagi makan arnab. Tapi sebab hari ni abang tak boleh nak bagi makan arnab kerana abang risau nanti kan ada pencinta arnab, dia akan terguris hati kerana beri makan arnab ni comel. Jadi abang tak boleh beri makan arnab. Jadi hari ni abang bagi makan puyuh lah sebagai menunjukkan contoh. Selepas dia berak, abang akan bagi dia makan. Ular dia akan bau makanan yang ada berdekatan dengan dia. Okey, ini adalah puyuh. Puyuh yang abang akan bagi makan. Abang tak matikan puyuh ni, tak sembelihkan puyuh ni sebab biasanya naluri ular dia suka kepada haiwan yang hidup. Sebab dia nak menyambar dan dia nak membelit. Jadi kita pastikanlah kita bagi dia makan haiwan yang hidup lah. Kalau macam abang suka bagi makan haiwan yang hidup supaya kita tidak menghalang sifat semula jadi seekor ular. Untuk beri makan ular yang besar, sebaiknya kita bagi makan menggunakan penyepit lah. Kalau tak, dia lebih bahaya lah kalau kita buat macam ni. Boleh juga kita letakkan haiwan makanan ni dalam ni lah. Nanti dia akan sambar sendiri, boleh juga. Kita
nampak. Dia tak nampak, dia sambar salah. Tengok tengok sikit lagi. Kacau cukup. Tengok dia dah makan, tengok dia membelit. Ini adalah sifat semua jadi ular lah. Biasanya kalau waktu ular makan, kita kena berhati-hati lah. Selalu yang tuan, orang kata ular serang tuan tu, maknanya tuan dia yang silap. Tuan dia tidak berhati-hati semasa memberi makan ular. Jadi waktu nak beri makan ular, kita kena sangat berhati-hati kerana ular akan serang mangsa dia. Jadi dia akan serang. Jadi dia ingat bila kita tersilap sedikit, maka mungkin tangan kita yang menjadi mangsa kepada serangan ular tersebut. Jadi inilah cara ular makan. Selesai sudah tugas abang untuk memberi informasi kepada anda tentang bagaimana cara abang memandikan ular, bagaimana ular berak dan bagaimana abang memberi makan seekor ular yang besar setiap minggu ataupun setiap 2 minggu sekali. Jadi beginilah rutin yang abang lakukan. Semoga memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Snake Master Galaxy. Segalanya tentang ular, informasi ular anda. Ya.